Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, kita teruskan subtopik kita pada pagi ini. Okey, teruskan iaitu 2.6.4. Reka bentuk makanan, subtopik melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Pelajar boleh rujuk buku teks, muka surat 154. Okey. Pelajar boleh rujuk buku teks Wajah 2.6.2. Okey, maklumat yang perlu ada pada lakaran. Okey, jadi hari ini kita belajar melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Okey. 1. Melakar reka bentuk makanan. Lakaran reka bentuk makanan biasanya dihasilkan berdasarkan tema atau apa yang hendak dikehendaki pelanggan. Okey, tengok contoh satu lakaran. Okey, dan pelajar juga mesti membuat lakaran lah. Lakaran reka bentuk pembungkusan makanan. Okey, kedua, melakar reka bentuk pembungkusan. Hari ini reka bentuk pembungkusan yang akan dihasilkan hendaklah bersesuaian dengan makanan yang akan dibuat. Berikut merupakan contoh lakaran reka bentuk pembungkusan yang sesuai dengan lakaran reka bentuk makanan di sebelah. Okey, contoh reka bentuk makanan ini. Okey, dan pembungkusan makanan ini, kita tengok pembungkusan yang sesuai untuk reka bentuk makanan ini. Ini contoh-contoh reka bentuk pembungkusan makanan yang sesuai dengan makanan ni. Okey. Apa yang perlu ada maklumat pada lakaran? Okey, kita boleh tengok. Pada lakaran tersebut mesti ada bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan. Okey, maklumat yang ada pada lakaran juga mesti mempunyai prinsip reka bentuk. Okey, seterusnya elemen reka bentuk dan dimensi. Okey, melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Okey, justifikasi lakaran reka bentuk makanan dibuat berdasarkan elemen dan prinsip reka bentuk. Kita dah belajar elemen reka bentuk pada tingkatan 1 dulu, iaitu contohnya garisan, rupa, ruang, bentuk, saiz, warna, tekstur dan tambahan untuk tingkatan 2 adalah nilai. Seterusnya kita pergi pula kembali ingat semula apakah prinsip reka bentuk. Okey, satunya keseimbangan, pergerakan, kontras, pengulangan, keringkasan, kesatuan, kepelbagaian, harmoni dan penekanan. Okey, ini adalah cikgu nak tunjuk contoh jadual justifikasi elemen reka bentuk makanan. Okey, tandakan right pada dan buat justifikasi pada elemen reka bentuk yang digunakan dalam lakaran yang dihasilkan. Jadi, latihan ini nanti pelajar boleh buat sebagai nota ya, boleh rujuk buku teks muka surat 160 dan 161. Pelajar buat lakaran dan selepas itu pelajar membuat justifikasi. Cikgu tunjuk contoh terlebih dahulu.
Contoh jadual justifikasi elemen reka bentuk. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 161 juga. Dan di mana dalam jadual ini nyatakan elemen reka bentuk. Kita tahu elemen reka bentuk terdiri daripada garisan, rupa, bentuk, tekstur, warna, ruang, saiz dan nilai. Jadi pelajar mesti tandakan yang manakah elemen reka bentuk makanan yang ada pada lakaran yang dibuat. So tandalah yang ada. Dalam 88 ni mesti ada yang berkait lah kan. Okey. Jadi boleh justifikasikan. Jadual ini boleh diubah suai mengikut kreativiti pelajar. Contoh jadual justifikasi prinsip reka bentuk makanan. Sama juga tapi kita letakkan prinsip reka bentuk, iaitu contoh apakah prinsip reka bentuk? Keseimbangan, pergerakan, pengulangan, penekanan, keringkasan, kontras, kepelbagaian, kesatuan dan harmoni. Jadi tandakan yang manakah lakaran tersebut yang berkait dengan prinsip reka bentuk pelajar. Okey, justifikasikan. Jadi ni adalah contoh jadual yang pelajar boleh buat untuk menjustifikasi prinsip reka bentuk makanan. Okey. Pembungkusan makanan. Okey. Kriteria yang perlu ada dalam reka bentuk pembungkusan adalah di dalam pembungkusan yang ada mesti ada tanda jenama. Kriteria yang penting lah. Okey, tipografi, warna, ilustrasi, reka bentuk, saiz dan maklumat. Pembungkusan makanan ialah suatu mekanisme yang menggunakan kaedah, sains dan teknologi dalam memelihara produk bagi tujuan pengedaran, penstoran, jualan dan penggunaan. Pembungkusan melibatkan proses reka bentuk, penilaian dan pemasaran. Contoh pembungkusan makanan yang mempunyai tanda jenama. Jadi tanda jenama kita tengok jenama ni kita dah tengok, kita dah biasa tengok kan. Bernas, Saji, Adabi, FGV, Ayamas, Hot, Ramli, Alif, Hilal dan sebagainya lah. Okey, tanda jenama. Tanda jenama merupakan nama sesuatu produk atau perkhidmatan berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembeli. Contoh, apa ia tipografi? Okey, tengok contoh ni, contoh tipografi di mana tipografi digunakan untuk mencipta jenama sesuatu produk. Matlamat utama tipografi adalah mengatur teks dalam bentuk yang mudah dibaca dan menarik dipandang. Setengah pengguna lebih suka mengingati simbol daripada nama sesuatu produk tersebut. Penggunaan pelbagai bahasa dapat menarik perhatian pengguna. Tipografi yang unik dan kreatif dapat menarik perhatian pengguna. Contoh tipografi ini McDonald. Kalau kita nampak dari jauh M yang besar ni warna kuning, kita dah terus ingat McDonald. Jadi tidak perlu tulis menu-menu McDonald. Ingat McDonald, ingat terus menu. Maksudnya simbol menunjukkan reka bentuk makanan. KFC. Okey, sebut je KFC, kita dah teringat menu-menu dia. Maksudnya simbol boleh melambangkan reka bentuk makanan. Milo, kita dah tahu dah produk macam mana Milo. Okey. Seterusnya kita pergi kepada warna. Di mana contoh kat sini Vitagen,
pelbagai warna. Warna menunjukkan perisa apa. Contoh kalau purple, perisa anggur. Kalau hijau, perisa apple. Warna. Warna mewujudkan identiti sesuatu produk serta menyatakan sesuatu maksud. Warna juga memberikan kesan secara langsung kepada reka bentuk pembungkusan makanan. Okey, kita pergi kepada ilustrasi. Okey, tengok contoh-contoh ilustrasi. Okey, contoh kalau Milo, badan jadi sihat dan kuat. Ilustrasinya macam mana? Adanya spot. Okey, macam itulah. Kalau susu, ada elemen kartun. Minum ni berperisa, susu ni berperisa apa? Ada buah-buahan. Ilustrasi. Okey, jadi ilustrasi ni berperanan menggambarkan produk yang dibungkus. Ilustrasi yang digunakan perlulah menarik, unik, kreatif dan sesuai dengan reka bentuk makanan yang dibungkus. Ilustrasi juga tidak terlalu padat supaya dapat memberikan keharmonian reka bentuk pembungkusan makanan. Okey, kita pergi seterusnya, reka bentuk. Di mana kita tengok suatu reka bentuk pembungkusan perlu menepati kriteria seperti ergonomik, mudah dibawa, selamat digunakan, mesra alam. Reka bentuk pembungkusan perlu sesuai dengan produk yang hendak dibungkus. Contoh pembungkusan nasi lemak. Ada pelbagai jenis sesuai dengan keadaan nasi lemak. Pembungkusan macam mana yang mudah untuk dibawa. Mungkin ada kat sini mudah untuk dibawa. Ada lubang letak jari, mudah untuk dibawa. Okey. Mesra alam menggunakan paper. Okey. Yang tidak merosakkan alam lah. Okey. Daun pisang. Okey, itu mesra alam. Selamat digunakan, tidak bahaya. Rapidnya untuk kesihatan. Okey, contoh dia guna pembungkusan secara menggunakan kertas. Okey, seterusnya adalah saiz, di mana reka bentuk pembungkusan yang berlainan saiz dapat memberikan lebih banyak pilihan mengikut keperluan dan kehendak pengguna. Untuk mengelakkan pembaziran atau kekurangan kuantiti makanan. Contoh, Milo ada pelbagai jenis packaging pembungkusan. Untuk saiz besar, sederhana, susu kotak Milo ada saiz lah. Begitu juga contoh pizza. Saiz berapa, kotak besar mana. Takkanlah produk yang kecil menggunakan kotak yang besar kan. Jadi saiz juga sangat penting diambil kira untuk pilihan supaya mengelakkan pembaziran atau kekurangan kuantiti makanan. Begitu juga coklat. Contoh packaging macam mana yang sesuai untuk coklat yang bentuk macam mana. Okey, kena fikir yang mana sesuai dengan produk reka bentuk makanan tersebut. Okey, ini adalah contoh lakaran reka bentuk pembungkusan. Contoh pembungkusan untuk cookies. Okey, biskut. Kita tengok yang dah ada di pasaran pelbagai jenis. Tapi pelajar juga boleh fikir macam mana pelajar nak buat penghasilan produk untuk minggu depan. Okey, cikgu bagi tempoh 2 minggu bermula minggu depan. Membuat reka bentuk pembungkusan. Reka bentuk makanan boleh buat, reka bentuk pembungkusan boleh buat. Contoh reka bentuk makanan, makanan apa yang pelajar masak, reka bentukkan makanan tersebut atau secara hidangan mereka bentuk hidangan makanan atau makanan itu direka bentukkan dan fikir untuk membuat pembungkusan terhadap makanan tersebut. Jadi contoh, dia membuat cookies, okey, dan membuat cookies, lepas tu membuat pembungkusan cookies ini. Pada lakaran tersebut, pelajar mesti menyatakan bahan yang digunakan. Contoh ribbon, brown paper, stiker.
Okey, cookies. Color paper warna apa? Nyatakan. Lepas tu nyatakan elemen apa yang ada pada lakaran pembungkusan yang pelajar hendak buat. Contoh elemen garisan, rupa, bentuk, saiz, warna, tekstur dan ruang. So kena lakar berapa saiz lah, panjang dia berapa, besar mana nak buat kan. Okey, prinsip nyatakan keseimbangan. Ini contoh keseimbangan sebab kiri dan kanan stabil. Kontras dengan adanya stiker nampak lagi lebih jelas. Okey. Pengulangan, contoh jalur-jalur berulang-ulang. Okey, maksudnya pengulangan, keringkasan, ringkas. Okey. Harmoni, warna yang harmoni, kepelbagaian dan juga kesatuan. Kesatuan dia berulang-ulang, kesatuan. Okey. Sampai situ dulu video pengajaran. Lepas tu cikgu nak tunjuk kamu tengok YouTube macam mana lakaran dibuat ya. Lakar menjana idea lah. Untuk pelajar janakan idea dalam menghasilkan lakaran reka bentuk makanan dan juga pembungkusan. Jom kita tengok dan tonton sekejap. Memberi idea untuk pelajar buat tugasan. Okey. Fikirkan reka bentuk makanan dan fikirkan reka bentuk pembungkusan makanan tersebut. Lepas tu pelajar melakarkan. Lakaran mesti bentuk 3D dan bermaklumat. Berbentuk kuboid. Gunakan pensel buat kemas lakaran. Kembangkan idea. Cikgu nak pelajar buat untuk PDPR minggu depan. Boleh fikir dari sekarang. Minggu ni belajar secara teori dulu. Macam mana ia melakar. Lakaran mesti buat pada kertas A4 lah. Kalau tiada sketchbook, sekiranya ada sketchbook, gunakan sketchbook. Bentuk 3D. Lepas tu ia membina pemegang ya, tangkai. Untuk mudah dibawa, fikirkan idea demi idea. Pelajar boleh mencari sumber dalam YouTube, mana-mana buku teks, buku rujukan pun boleh. Google je. Okey, itulah kan. Siap ada saiz. Ini contoh 3 lakaran dia buat untuk pembungkusan reka bentuk makanan. Contoh ayam ke, bentuk bulat, bentuk kuboid dan bentuk kubus. Okey, macam mana cara ia membina lakaran? So, dengan video ini pelajar ada idea untuk membuat lakaran. Pilihan lakaran yang terbaik akhirnya. Pelajar boleh menggunakan pensel warna untuk menarik.
lakaran tersebut. Persembahkan dalam bentuk video pun sangat bagus. Okey. Seperti yang cikgu tunjuk contoh ini. Pilih lakaran yang terbaik. Jika lakaran satu yang terbaik, pilih. Okey. Ini lakaran antara lakaran terbaik contoh. Ini hasil gabungan idea. Gabungan idea, kuboid dan kubus ke, boleh. Contoh-contoh ni ya. Cikgu nak tengok hasil penghasilan pembungkusan makanan yang boleh pelajar buat di rumah. Okey. Jadi setakat itu sahaja video pengajaran cikgu. Lepas ni pelajar boleh menjawab kuizis dan membuat lakaran reka bentuk makanan dan lakaran pembungkusan produk. Okey. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.